Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. وَمَا يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الثواب والله عنده حسن المآب. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan muslimin, kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd, alhamdulillah pada tengah hari ini 21 Rabiul Akhir 1443 Hijrah bersamaan 26 November 2021 Mesir, kita panjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah SWT ya. Kita berkumpul di surau Al-Falah IPK Perak ini untuk kita sama-sama mengimarahkan sidang Jumaat kita pada hari ini, yang mana dimulakan terlebih dahulu dengan sedikit pengisian, sedikit perkongsian perkongsian yang sempat disampaikan untuk tuan-tuan sekalian jadi panduan dalam kehidupan kita yang sementara ini. Allah SWT berfirman dalam ayat yang dibaca tadi, mafhumnya dihiasi untuk manusia itu sifat suka memiliki kesukaan, hubbu syahwat hubbu ni menyukai, syahwat ni keinginan menyukai keinginan, minan nisa keinginan pada wanita. Tapi jangan kata lelaki dia suka wanita, wanita pun suka lelaki. Jangan kaum wanita di luar sana beranggapan lelaki je yang tergila-gilakan perempuan. Perempuan pun tergila-gilakan lelaki. Cuma malu tak malu lah. Kalau malu dia senyum kambing je. Kau setuju tak? Senyum masuk bilik. Minda aja. Tu tandanya dia nak lah tu encik. Kata ni cerita Madu 3 rohani nak kata saya suka Abang Jamil, malu, senyum. Cik Jamil nak minang kamu setuju tak? Tak jawab, senyum kambing, senyum menguntung masuk bilik.
meluru masuk bilik. Apa kata Cik Rafi? Cik Rafi kata suka lah tu. Tu tandanya orang ni suka. Setuju dah. Oh iya ke? Kata Pak Abu, iya ke? Iya. Kan? Jadi orang perempuan pun ada keinginan pada lelaki, cuma tak tunjuk saja. Kan? Kalau dia malu dia tak tunjuk. Kalau dia tak malu tu dia kahwin pun teruk air daripada depan dengan daripada atas pelamin pun teruk air. Kalau orang dulu kata tak manis, pengantin tak ada adab, duduk atas pelamin minum teruk air. Kan? Sekarang orang tak heran dah. Kan? Pengapit pun dah tak ada dah, minum sendiri. Pengantin ambil air botol mineral minum daripada depan orang. Itu zaman sekarang. Akhir zaman ni macam tu lah. Bila sifat malu tu semakin terhakis daripada manusia. Jadi sekarang ni tu saya heran lah kalau perempuan tergila-gilakan lelaki secara terang-terangan. Itu dah tak jadi apa dah sekarang. Dia nak ceritanya Quran kata lelaki yang suka kepada perempuan. Memang taklah hiasi lelaki, manusia lelaki ni sifat suka, keinginan pada perempuan. Wal banin, suka pada anak-anak. Kalau tanya kita ni, siapa tak nak budak-budak? Kan? Semua orang bila berkahwin nak ada anak-anak. Sebab seronok ada anak-anak ni. Daripada dia kecil sampai dia besar, sampai dia dah bujang-bujang, kita seronok tengok anak kita ni. Kan? Ini adalah perasaan yang Allah Ta'ala hiaskan untuk manusia. Wal qanatiril muqantarah. Apa makna wal qanatiril muqantarah? Sifat suka mengumpul, suka menghimpun, suka memiliki, suka membeli. Bila membeli akan memiliki, bila memiliki akan mengumpul. Itu maksud dia. Minat zahabi, suka, kalau orang perempuan dia suka barang kemas. Kan, emas. Dia suka tengok, lepas suka tengok, suka nak beli, lepas suka nak beli, suka memiliki, suka mengumpul, tapi duit suami punya. Ustaz dia. Abang lah tolong beli kan. Saya suka. Kalau abang sayang saya, abang lah beli kan. Beli. Berapa ke? 3,000. Ya Allah. Mana nak korek duit? Pandai-pandai lah bang. Kita pun main kutu bagai lah. Kumpul lah, carilah mana-mana pun. Janji isteri senang hati ada barang kemas. Sebab itu sifat yang Allah Ta'ala hiaskan untuk orang perempuan macam tu lah. Wal fiddah, emas, perak, itu memang kesukaan mereka. Bukan saja lelaki, perempuan. Orang perempuan dia suka barang kemas. Wal khairil musawwamati, dan juga kuda-kuda yang bermacam-macam rupa, bermacam-macam jenis. Ada kuda besar, ada kuda kecil, kuda padi, macam-macam lah. Kalau sekarang ni kenderaan lah. Sebab khail ini, kuda ni adalah sejenis binatang yang dijadikan sebagai kenderaan pada zaman diturunkan ayat Al-Quran ni. Jadi orang Arab ni lagi banyak kuda dimilikinya, lagi kaya dia. Sebab kuda ni sejenis kenderaan. Jadi kalau macam kita sekarang ni kereta lah. Kan, kalau orang ada kereta Alphard, ada kereta Velfire, ada kereta X70, ada kereta Harrier, hebat tu kan. Jadi antara ustaz yang datang berceramah pakai Velfire dengan ustaz datang ceramah pakai Wajah, mana lagi kaya? Agak-agak mestilah yang pakai Velfire lebih kaya kan. Jadi kalau ustaz pakai ustaz yang datang ceramah pakai Wajah, tak salah, tapi kena make up lah wajah tu. Janganlah tak make up, kena cat cantik-cantik, tukar sport rim kan. Pasang tinted kat cermin, baru nampak gagah kan. Kalau pakai Wajah biasa aja kan, orang tengok zuhud sangat ni, kita contoh tak ada menyentuh sesiapa. Tapi itulah manusia akhir zaman ni, begitulah Allah Ta'ala hiasi manusia akhir zaman ni suka memiliki kenderaan yang berbagai-bagai. Dia dekat rumah dah ada Velfire, nak pakai pula SUV pula, ditambah-tambah pula. Kan, sebab itu sifat manusia. Wal an'ami wal harth, wal an'ami binatang ternakan.
Kalau orang kampung lagi banyak kerbau dia bela, lagi kaya dia. Lagi banyak lembu dia bela, lagi kaya dia. Lembu sekarang bukan murah. Tak percaya tanya Ustaz Adi. Lembu sekarang bukan dapat macam dulu-dulu boleh dapat 1,000, 2,000, tak dapat. Silap 4,000 pun belum tentu lagi boleh dapat seekor lembu. Bayar sekarang punya orang. Betul Ustaz ni? Tu dia cerita dia. Jadi orang yang bela lembu, berekor-ekor lembu tu, kaya dia tu. Jangan pandang gembala lembu kampung kan, pakai motor express buruk je, jaga lembu-lembu dia tepi jalan tu. Jangan pandang apa ni pakai express buruk je. Itu dia nak jaga, nak gembala lembu-lembu dia. Kita tak tengok kereta apa dia pakai kat rumah. Sebab dia tu bergetah. Kan? Lembu sampai 30 ekor, 40 ekor, kata. Jangan kita pandang lekeh penternak lembu ni. Sebab Allah Ta'ala hiasi sifat manusia ni. Bila dia tu seorang yang membela ternakan, memang dia suka bela banyak-banyak. Lagi banyak dia bela, lagi kaya dia. Tu dia Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wal harf, dan juga tanam-tanaman. Jadi jangan kita pandang orang yang ada kebun getah, ada sawah padi, ada dusun, lekeh. Jangan. Kadang-kadang mereka tu lebih kaya. Mungkin mereka tu lebih kaya daripada kita. Itu cerita dia. Kita yang makan gaji ni tak sekaya mereka. Kita makan gaji ni bolehlah, kan? Kata orang tiap bulan tu 25 bulan cucuk ada duit. Kan? Tapi takat hidup kita okey lah. Nak kaya, bukan pekerjaan bergaji tu menjadikan kita kaya. Kadang-kadang orang yang berniaga, orang yang bertani, bercocok tanam, menternak, itu yang lebih kaya. Sebab itu adalah apa yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni. Manusia memang suka memelihara ternakan dan memiliki kebun dan ladang. Itu dia. Zalika mata'ul hayatid dunya. Itulah dia harta-harta dalam kehidupan di dunia. Itulah dia harta. Mata' ni apa ni, benda-benda. Dalam kehidupan dunia memang manusia akan mencari benda-benda ni. Tak ada manusia yang tak nak kaya. Tak ada manusia yang tak nak memiliki harta. Tak ada manusia yang tak nak hidup senang. Cuma ada kata-kata hikmah. Ini kira macam kata-kata gurauan lah. Katanya apa? Bukan senang nak jadi senang. Apa makna? Cuba tuan-tuan fikir. Bukan senang nak jadi senang. Maknanya nak jadi senang dalam kehidupan dunia ni bukan satu kerja yang mudah. Kata orang putih, no pain no gain. Kita kata orang putih. Kata dalam pepatah English proverb says, no pain no gain. Nak memperoleh sesuatu tanpa jerih payah tu bukan dia. Memang kita nak dapat satu kena berusaha, kena berpenat lelah. Kadang-kadang sampai ke tahap kita menderita. Itu dia kata no pain no gain tu. You have pain, you gain. Macam itulah. Buang no pain no gain, pain gain. Have pain, have gain. Ada jerih payah, ada ganjaran. Jadi kita bekerja pun macam tu. Tetapi jadi masalahnya apabila kita nak mengejar kesenangan, kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Ini jadi bahas masalah. Ini yang boleh menjadikan kita terjebak dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Sebab apa tuan-tuan? Sebab nanti bila kita masuk ke alam akhirat, kita di dunia ni kita ada 5 alam. Alam roh, alam janin, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Ada 5. Bila kita masuk ke alam akhirat ni, kita berkumpul daripada mahsyar ni, sebelum nak ditentukan kita ni masuk ke syurga atau neraka ni, kita akan ditanya tentang 4 benda. Tuan-tuan, 4 benda ni akan ditanya kepada kita oleh Allah SWT di padang mahsyar pada hari kiamat, di hadapan semua orang. Masa tu kita tak boleh buat apa dah. Nak menyorok, kata orang putih, nowhere to hide. Kata orang putih, tak ada tempat mana nak pergi menyorok, nak pergi menyorok mana pun tak ada tempat. Semua orang nampak apa yang kita buat.
Pada hari itu, al-yawma nakhtimu ala afwahim. Hari itu Allah Ta'ala kunci mulut kita. Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan kita yang berkata-kata. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki kita menjadi saksi bima kanu yaksibun. Saksi kepada apa yang kita kerjakan dahulu. Ya, itu dia. Jadi Nabi terangkan apa benda yang akan ditanya Allah Ta'ala tanya kepada kita pada hari kiamat. Yang pertama-tamanya hatta yus'ala an umri fima afna. Allah Ta'ala tanya kita tentang umur kita. Kita guna umur kita Allah Ta'ala beri ni untuk apa? Tuan-tuan tengok umur tuan-tuan berapa. Umur saya 48. Umur tuan-tuan berapa? Ada yang lebih daripada saya, ada yang kurang daripada saya. Umur kita yang Allah Ta'ala bagi selama ni kita guna untuk apa? Adakah kita banyak guna untuk kebaikan atau untuk sebaliknya? Itu cerita dia. Kemudian Allah Ta'ala Nabi SAW sebut lagi yang keduanya, ya, wa an ilmi fi ma fa'ala. Ilmu yang ada pada kita ni kita manfaatkan untuk apa? Untuk kebaikan manusia ke untuk menjahanamkan manusia? Itu dia. Ilmu yang ada pada kita ni. Kan? Macam kita lah, ilmu keputusan yang ada pada kita ni kita gunakan untuk apa? Kalau kita jadikan ilmu keputusan kita ni satu cara untuk menjadikan kerja kita sebagai ibadah, maka kita akan dapat ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ganjaran itu tidak disebut berapa, tapi akan ada dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tak sebut siapa hari ni kerja baca bismillah, alhamdulillah hari ni aku akan berikan dia 1000 pahala. Tak ada. Allah Taala tak sebut dalam tu. Dalam hadis pergi cari mana-mana, tak ada. Tapi bila ilmu keputusan yang ada pada kita, ilmu yang ada pada kita, kita gunakan untuk manfaat kepada diri kita dan kepada manusia yang lain. Khairun nas anfa'un nas. Sebaik-baik manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain, maka ganjaran kita akan ada dari Allah SWT. Allah Ta'ala akan permudahkan urusan kita di padang mahsyar pada hari kiamat, dan kita akan diberi laluan yang lebih mudah untuk masuk ke syurga. Itu yang kedua. Yang ketiga apa dia tuan-tuan? Wa an malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu. Harta yang kita dapat di dunia ni dari mana kita dapat dan ke mana kita belanja. Dapat tang mana, belanja ke mana? Dapat daripada mana? Kita cilok duit orang ke? Kan? Kita curi harta orang ke? Daripada mana kita dapat harta? Ataupun kita ada menipu orang ke? Sekarang ni banyak kan penipuan-penipuan banyak sekarang ni, scammer ni. Bila handphone kita datang nombor yang tak dikenali, kita pun angkat kan, kata saya ni Cik Umar Azmi Ismail ke? Ya tahu lah nama kita tu. Mana dia dapat tu? Saya pop daripada ni pop saya nak menawarkan kepada Cik Azmi satu package dot. Kita pun dengar masuk akal pula. Bagus ni package ni, kata masuk 10,000 dapat 30,000. Sedangkan benda tu adalah scam, satu penipuan. Ada manusia cari duit macam tu. Scammer ni, penipuan ni bukan satu cara je, macam-macam cara penipuan. Menipu nak buat matafis pun ada. Bukan orang lain tu, kita kenal orang tu. Dia kata dia nak buat dia nak bina mat tahfiz. Dia kata dia nak cari dana untuk mat tahfiz. Orang datang dia ceramah-ceramah, orang dengar, kata orang bagi duit masuk dalam tabung ni banyak ni. Beribu-ribu, kadang-kadang satu malam tu beribu dia dapat. Tapi bila orang yang menyumbang pergi cari mat tahfiz, simpulan ni di tempat yang dia beritahu tu tak ada. Jadi rupa-rupanya benda tu adalah scammer. Scammer apa? Scammer agama. Jaga-jaga tuan. Scammer agama lah ni pun ada tuan. Bukan scammer penipu secara kewangan, secara komersial ni. Scammer agama pun ada banyak sekarang. Jadi jaga-jaga tuan. Akhir zaman ni ramai orang mencari kesenangan dengan cara menipu orang lain. Itu Allah Ta'ala akan tanya, daripada mana kamu dapat kekayaan ni? Allah Ta'ala akan tanya, min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Okey, katalah kamu dapat harta dengan cara yang halal, kamu belanja pula ke mana? Tu pula satu hal. Kamu belanja ke mana pula harta ni? Adakah kita masukkan duit dalam tabung surau?
Adakah kita ni ada masuk, ada berwakaf? Adakah kita ni mengeluarkan zakat? Ataupun duit yang kita dapat tu kita belanja untuk benda sia-sia. Benda sia-sia tu apa tu? Benda-benda yang tak beri manfaat, tak ada pahala lah. Contohnya kita beli benda yang tak bermanfaat lah. Kalau saya kata set karaoke tak bermanfaat kan tak betul, sebab tak ada petikai. Tapi benda tu tak bermanfaat tu kita, tak ada manfaat pun. Jadi 4 benda ni akan itu yang ketiga. Yang akhir sekali ialah awan jismi fi ma ablah. Dan tentang tubuh badannya, ke mana dia gunakan tubuh badannya tu. Jadi tubuh badan kita ni kita guna untuk apa? Adakah kita gunakan tubuh badan kita ni untuk memperbanyak ibadah kepada Allah SWT? Semayang sunatnya, semayang tahajudnya, kan? Semayang jemaah. Ataupun kita gunakan tubuh badan kita ni untuk benda-benda yang bila bab sukan dia nombor 1, bila bab semayang dia nombor akhir. Betul lah tu. Betul, kalau kita sukan nombor 1, ibadah pun nombor 1. Kalau kita nak pergi main sukan, kita orang pertama sampai. Nak pergi semayang pun patut kita orang pertama sampai. Yang tak betulnya, bila time sukan kita nombor 1, kita yang first kali sampai dekat padang kawat dengan pakai fitik. Kita first sampai ni. Tapi bila program agama, semayang jemaah, program agama, kita nombor last. Silap kita tak ada, tak main pun. Tak datang. Apa sebab? Sikit perut. Apa sebab? Tak sihat. Apa sebab? Anak tak sihat. Dia guna anak pula. Dia main, dia jual anak dia pula. Anak tak sihat. Saya tak nak pergi ni Ustaz. Anak tak sihat. Oh, ya ke? Tapi bila sukan tak ada pula alasan yang sama. Ini tak betul tuan-tuan. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar pada hari akhirat. Jadi itulah nasihat untuk diri saya dan juga untuk tuan-tuan dan sekalian sedang Jumaat. Marilah kita gunakan kehidupan di dunia kita yang sementara ni untuk kita perbanyakkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak mesti hanya solat, hanya baca Quran, hanya zikir, selawat saja kita boleh mendapat ganjaran dari Allah Taala. Segala apa yang kita buat sebenarnya boleh memberikan kita, boleh membolehkan kita mendapat ganjaran dari Allah Taala dengan syarat apa yang kita buat itu nawaitunya, niatnya adalah ibadah pada Allah SWT. Bersukan pun kalau betul cara jadi ibadah. Sebab apa? Sukan itu menyihatkan tubuh badan. Kan? Sukan itu menyihatkan tubuh badan. Kan? Tapi kalau kita niatkan bersukan itu kerana Allah SWT, maka dia jadi satu ibadah hati kita. Kan? Dan sukan ini dia boleh jadi satu medan dakwah sebenarnya kalau dikaji. Kan? Ahli sukan pun boleh berdakwah kepada masyarakat. Aku tak boleh pula. Sebelum nak main bola baca doa, bismillahirrahmanirrahim, baca doa tengah padang. Dakwah. Kan? Bila skor gol, sujud di tepi corner, sujud menghadap kiblat lah. Itu pun dakwah. Jadi jangan disangka sukan itu bukan ibadah. Kalau betul caranya, sukan itu akan jadi ibadah. Segala apa kita buat di atas muka bumi dalam kehidupan kita ni akan jadi ibadah. Jadi biarlah kehidupan dunia kita ini menjadi mazra'atul akhirah. Seperti mana yang disebut dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini satu tempat bercucuk tanam untuk hasil yang kita dapatkan dalam alam akhirat, yang mana ganjarannya adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sedikit tazkirah jemaah yang boleh kongsikan untuk tuan-tuan sekalian. InsyaAllah kita bertemu pada waktu-waktu yang lain yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang itu daripada kekurangan dan kelemahan kita semua. Kita mohonlah ampun dan maaf dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW. Dan juga saya memohon maaf kepada tuan-tuan sekalian kalau ada apa-apa kekurangan dan kesilapan di mana-mana. Wallahu a'lam bishawab. Aku lupa lazat taufiq azmi wa lakum. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.